A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan kuliah kita pada malam ini dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala Allah Ta'ala aidan fil Qur'anil Azim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar, perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, nescaya Allah akan mengelokkan, akan memperbaiki amalan-amalan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faqad faza fawzan 'azima, sesungguhnya dia mendapat kemenangan yang besar. Subhanallahul azim. Yang saya hormati seluruh terkuasa masjid, tuan-tuan muslimin muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya, seperti biasa, mari sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan inayahnya pada malam ini kita diberi kesempatan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke rumah Allah ini untuk solat berjemaah, dan sementara nanti masuknya waktu Isyak kita dapat kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, melimpahkan keberkatan kepada kita semua insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat, ibu yang dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya yang saya pernah sebut sebelum ini, kita tak dapat buat 2-3 perkara dalam satu masa. Kita tak dapat nak buat 2-3 benda dalam satu masa tu, kita tak dapat. So dalam hidup ni kadang kita kena pilih. Kita dapat satu, kita akan hilang satu lah. Satu kita dapat buat satu, ada perkara lain yang kita tak dapat buat. Jadi pada malam ni kita pilih dan Allah izinkan, Allah makbulkan, Allah izinkan apa yang kita pilih itu kita dapat buat. Contoh malam ni kita pilih datang ke masjid, kemudian kita pilih lagi untuk duduk dalam majlis ilmu. Tak dengar? Okey. Saya dengar boleh buat baik. Jadi kita kena pilih. Kita kena pilih. Jadi bersyukur kita pilih pada malam ini dan Allah izinkan. Dan kita mungkin kita boleh pilih nak datang sini, nak pergi pasar malam, nak pergi kedai, pergi mana-mana, nak duduk di rumah saja pun boleh. Kan malam ni tak nak masjid lah, tak nak dengar kuliah, nak duduk di rumah, boleh.
kan? Kemudian dalam kita nak memilih ini, kita mengharapkan semoga apa yang kita pilih itu biarlah dia lebih baik, biarlah dia lebih baik daripada apa yang kita tinggalkan. Di malam ini bila kita pilih untuk datang ke rumah Allah, ke masjid ini, yang solat jemaah dan untuk duduk dalam ilmu, mudah-mudahan apa yang kita pilih ia memberi lebih manfaat daripada apa yang kita tinggalkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ibu yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita sambung tadi suka saya baca satu ayat. Mudah-mudahan dengan ayat ini dia memberi motivasi kepada kita, kan, memberi tazkirah, peringatan kepada kita berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 97. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Apa maksudnya? Man 'amila shalihan min dzakarin, sesiapa yang beramal saleh, melakukan amal saleh, sama ada dia itu lelaki ataupun perempuan, min dzakari aw unsa, baik lelaki baik perempuan, ketika mana dia melakukan amal saleh, wa huwa mu'min, dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia melakukan amalan tersebut tidak ada tujuan lain selain daripada untuk mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia buat amal soleh dalam keadaan dia beriman. Maksudnya dia buat sesuatu itu tidak lain dan tidak bukan, semuanya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita datang ke masjid, solat berjemaah, amal soleh ataupun tidak, insya-Allah amal soleh. Perbuatan itu amal soleh. Tapi kalau kita buat bukan dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita buat dengan tujuan lain, bukan tujuan nak cari redha Allah, maka kita buat tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dia tidak jadi amal soleh dari segi hakikatnya. Walaupun perbuatan itu nampak macam amal soleh, kan? Kita baca Quran, pergi, kita sedekah, kita tolong orang dan sebagainya. Perbuatan itu amal soleh. Sama ada yang buat itu lelaki ataupun perempuan. Dan perbuatan itu mestilah dalam keadaan berwahyu, dalam keadaan dia beriman. Bagi orang yang melakukan amal soleh dalam keadaan beriman ini, sama ada lelaki dan perempuan ini, Allah Subhanahu wa taala berjanji, Allah kata apa? Maka sesungguhnya, kata Allah, kami, yani Allah Subhanahu wa taala, akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini kita terjemah ni, kita bukan tafsir kasih secara gerak, kita terjemah yang biasa je. Yang mudah kita terjemah. Orang yang beramal soleh dalam keadaan dia beriman, tak kira lelaki atau perempuan, Allah akan, ini kata Allah akan memberi jaminan kepada mereka ini, iaitu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik ni macam-macam. Malam ni hati kita tenang, kan? Duduk rumah Allah ni tenang je, lapang je, lega je rasa. Itu satu contoh kehidupan yang baik. Sihat tubuh badan, kehidupan yang baik. Orang lain Allah bagi sibuk, tapi kita Allah bagi senang, lapang masa, ada banyak waktu untuk datang majlis ilmu, maknanya tidak ada banyak halangan untuk kita melakukan amal soleh. Itu satu kehidupan yang baik. Ya, satu kehidupan yang baik. Jadi banyak kita ada anak-anak yang baik, kan? Anak-anak yang soleh, yang soleha, isteri yang soleh, soleha, suami yang soleh, isteri yang soleh, yang soleha, kan? Kita ada suami yang soleh dan sebagainya. Kita ada menantu yang soleh dan soleha. Itu semua adalah hayatan thayyibah. Kemungkinan mungkin sebelum ni kita beramal soleh, jadi hari ini Allah balas.
Allah balas. Kita dapat kehidupan yang baik itu atas sebab apa? Mungkin atas sebab amal soleh kita ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah terima amalan kita itu semua itu sebagai amal soleh, dan Allah bagi kepada kita hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sebenarnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih daripada apa yang telah mereka kerjakan. Semudah kerana kita buat sikit ya. Kita buat sikit je, tapi Allah bagi itu lebih daripada apa yang kita buat. Kita sedekah tak banyak mana, sikit ya. Setiap minggu mungkin RM1, RM2, tak pun masjid. Tapi Allah bagi nikmat melimpah ruah lebih daripada apa yang kita bagi. Ini janji Allah kepada siapa? Kepada orang yang amal soleh, man amila solihan. Tak kira sama ada dia lelaki ataupun perempuan. Jadi beruntung apabila kita diberikan kesempatan, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan amal soleh. Untuk mudah-mudahan kita termasuk. Saya cakap ni pun kalau kita dah melakukan tak, sama je sebagai peringatan. Kita baca ayat ini, kita akan jadi lebih lebih bersemangat, lebih bermotivasi untuk kita melakukan amal soleh. Banyak amal soleh ni, baca Quran, zikir, tolong orang, mudahkan urusan orang lain, memaafkan orang lain. Banyak amal soleh ni, kan? Tapi syaratnya apa? Dalam keadaan beriman. Maksudnya ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana manusia. Sebab tu ada disebut untuk nak menjadikan sesuatu amalan itu dikira sebagai amal soleh yang sempurna, paling kurang ada syarat-syarat lah. Yang pertama, amalan tersebut mestilah bertepatan dengan syariat apa yang diajar oleh Nabi SAW. Yang kedua, yang sebut tadi, mestilah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Susah ni nak dapat ikhlas ni. Susah. Saya sebut cakap di mulut ni senang. Tapi nak dapat ikhlas ni susah. Tapi kalau macam mana pun, terima kasih tadi, jangan tunggu ikhlas baru nak buat. Buat dulu. Buat. Kita selalu buat, kita biasakan, dia automatik dia akan rasa datang sendiri. Mungkin kali pertama kan, kita rasa kena buat benda baik ni, kita sebelum tak pernah buat benda tu. Kali pertama kita buat tu, kita mungkin fikir macam-macam. Kan orang ni kata apa, orang ni kata apa, mari macam-macam. Tapi kalau kita teruskan amal soleh itu, insya-Allah dia akan datang untuk keikhlasan tu. Okey. Jadi itulah sebagai kita kata apa, benda ni kita dah sedia maklum kan. Cuma dia saya marahkan kita baca ni, dia menjadi ayat untuk kita lebih bersemangat, lebih bersungguh-sungguh untuk melakukan amal soleh. Kadang-kadang kita ni ada masa kita rajin, ada masa kita malas, ada orang malas. Ni saya sebut saya lah kan. Ada masa ni kita rajin, ada masa kita malas, ada masa kita amal soleh, kita buat amal soleh itu waktu sempena sesuatu. Contoh dulu pada bulan Ramadan kan, bulan Ramadan Allah baca Quran, kita tiap malam baca Quran, tiap malam sebulan tu boleh khatam. Keluar Ramadan macam mana? Tiap bulan kamu kata belum tentu. Macam saya sini lah, belum tentu. Jadi bila kita baca ayat ni, bahawa kita nak kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Syaratnya Allah dah bagi, buat amal soleh, aku bagi kehidupan yang baik. Kalau kita muhasabah, kita tengok balik dalam diri kita, keluarga kita kan, dalam masyarakat kita dan sebagainya, kenapa tak wujud hayatan thayyibah ni kan? Kenapa tak wujud kehidupan yang baik dalam keluarga kita, dalam diri kita, dalam masyarakat kita? Ada kemungkinan kita ada masalah dari segi amal soleh. Sebab Allah katakan, siapa yang buat amal soleh, Allah akan bagi
hayatan thayyibah, dan Allah akan bagi ganjaran pahala lebih daripada apa yang kita buat. Jadi mudah-mudahan sedikit mukadimah itu memberi manfaat, memberi motivasi, khususnya kepada saya lah yang bercakap ni. Saya cakap ni kan, cakap depan ni bukanlah bagus sangat pun, banyak kelemahan, banyak kekurangan dari segi amal soleh. Atau kalau saya lihat ni, yang depan saya ni, saya ingat lebih istiqamah datang ke masjid. Saya mula mengajar di sini 2013. Masa itu pengusi Allah SWT Datuk Firman. Kemudian tukar 2-3 pengusi dah tukar kan. Saya nampak orang yang duduk depan saya ni orang yang sama. Ada muka-muka yang sama daripada tahun 2013. Ini malam hari Sabtu malam, mula-mula tu hari Jumaat kot. Jumaat dan tukar Sabtu kan. Ada wajah-wajah yang saya tengok daripada tahun 2013 tu. Ada, setiap kali kuliah saya ada wajah-wajah ni. Saya rasa tuan-tuan lagi lebih istiqamah dalam melakukan amal soleh. Jadi ini saya cakap ni lebih bagi saya lah untuk lagi lah. Wallahu a'lam. Baik, kita sambung hadis kita. Hadis dalam kitab ada mufrad. Sekarang kat keluar lah, tak tahu lah. Kat buku kita kata buku salih ni pun tak sampai. Dia kata tak nampak. Tak ada orang dia tak nampak. Mungkin tak berapa orang tahu apa nak cari pun kan. Mungkin juga cari. Okey, baik, pada malam ni kita akan lihat hadis muka surat, kalau ada buku lah, muka surat 26. Okay. Bab la yasubbu walidain. Bab la yasubbu walidain. Bab pada menyatakan jangan mencaci ibu bapa. Jangan mencaci ibu bapa. Okey, tengok hadis yang ke-27. Bab yang ke-14, hadis marfu'. Haddatsana Muhammad bin Kasir qala akhbarana Sufyan qala haddatsani Sa'd bin Ibrahim an Humayd bin Abdul Rahman an Abdullah bin Amr qala qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min al-kaba'ir an yashtima ar-rajulu walidayhi faqala kaifa yashtimu qala yashtimu ar-rajulu fayashtimu abahu wa ummuhu. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa-dosa besar itu bahawa seseorang yang mencaci maki, ini mencaci, yakni memaki hamun akan kedua-dua ibu bapanya. Daripada Abdullah bin Amr dia telah berkata Rasulullah SAW bersabda, di antara dosa-dosa besar itu bahawa seseorang yang mencaci, yakni memaki hamun akan kedua-dua ibu bapanya. Lalu para sahabat Allah telah bertanya, bagaimana dia memaki hamun tu? Dia katakan maki hamunnya apa? Kemudian Rasulullah menjawab, memaki hamun dia akan seorang lelaki lalu memaki hamun, yakni orang lelaki itu dia memaki hamun kembali lelaki itu bapa dan ibunya. Kita bergaduh dengan seorang dan kita maki, kita marah mak orang tu. Kita tak marah mak kita, kita tak maki mak kita, kita tak merendah-rendahkan mak dan ayah kita. Kita marah, merendah-rendahkan, menghina mak orang lain. Ada tak? Tak ada kot. Mungkin dulu-dulu lah, dulu-dulu mungkin kita bergaduh dengan kawan-kawan kan? Kita masa kita panas baran dan sebagainya dulu-dulu kan? Sekarang ni tak ada lah. Jadi masa bergaduh tu kita maki, kita caci, kita hina, kita
kita merendah-rendahkan mak orang lain, kemudian orang tu apa? Dia kata balik dekat mak kita. Maksud sini apa? Apabila kita memaki mak orang lain itu, seolah kita memaki, merendah-rendahkan mak dan ayah kita. Ya? Termasuk dia kata apa? Antara dosa-dosa besar ni, masuk dalam dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ni banyaklah, betul tak? Ya? Syirik kepada Allah. Kalau kita baca dalam satu riwayat Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Qala ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku. Apa nama? Jauhilah 7 perkara ataupun 7 dosa besar yang merosakkan, yang membinasakan. Yang pertamanya adalah asyirku, syirik kepada Allah. Kemudian wasihru, maknanya sihir, ilmu hitam dan sebagainya kan. Kan kita tengok 2-3 hari ni ada kan apa nama Ustaz Muhammad, Ustaz Kazim kan, katakan disebutkan di sihir dan sebagainya. Ilmu sihir itu dosa-dosa besar. Wa qatlun nas allati harrama Allah illa bil haqq, ataupun kita membunuh orang yang diharapkan oleh Allah kecuali dengan hak, maknanya dengan kebenaran dia Allah. Tapi ini tak ada kata apa? Tak ada sebab apa-apa. Bukan sebab yang dibenarkan. Itu pun masuk dosa besar. Kemudian kita makan riba. Wa akalu riba, wa akalu mal yatim, makan harta anak yatim pun termasuk ke dosa-dosa. Saya bawa hadis ni, kadang-kadang dia berkaitan. Kemudian lari daripada medan perang, kemudian menuduh wanita yang beriman berzina. Itu antara dosa-dosa besar. So memaki hamul ni, mak orang lain juga termasuk juga dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Allah alam, mudah-mudahan tak adalah. Kalau ada, kita minta ampun kepada Allah. Kesilapan kita masa muda-muda dulu. Kan? Tapi kadang-kadang nampak marah ni, dia bukan kira tua muda lah. Kadang orang tua ni boleh marah, kalau dia dah bergaduh, dah hilang pertimbangan akal, dia boleh buat juga. Dia boleh maki hamun juga, kan? Dia boleh maki hamun juga. Jadi kita kena beringat. Jadi kita melakukan perkara tersebut, dia termasuk dalam dosa-dosa besar. Baik. Kemudian hadis yang ke-27. Hadis ini adalah hadis mauquf. Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Makhlad qala akhbarana Ibn Jurayh qala sami'tu Muhammad bin Haris bin Sufyan yaz'umu anna Urwata bin Iyad akhbarahu annahu sami'a Abdullah bin Amr bin Al-As yaqulu min al-kaba'ir 'inda Allah Ta'ala an yastasibba ar-rajul liwalidayhi. Okey, dia sanad atas tu dia tak terjemah. Kita ni dia ambil yang sanad akhir itu. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, beliau berkata, di antara dosa-dosa besar di sisi Allah Ta'ala bahawa seorang lelaki yang menyebabkan orang lain mencaci kepada kedua-dua ibu bapanya, yakni kerana dia mencaci ibu bapa orang itu terlebih dahulu. Ini asal oleh sahabat lah, sahabat Nabi SAW. Nah, di antara dosa-dosa besar di sisi Allah Ta'ala bahawa seorang lelaki, walaupun dalam hadis disebut seorang lelaki, termasuk juga orang perempuan. Ini kita tahu lelaki apa, perempuan tak apa, tak. Termasuk juga orang perempuan yang menyebabkan orang lain mencaci kepada kedua-dua ibu bapanya, yakni kerana dia mencaci ibu bapa orang lain terlebih dahulu. Dia mencaci ni bukan mesti kita kata caci maki dia.
Termasuk juga mencaci ni kita menghina dia, sama ada dengan perkataan ataupun perbuatan, ataupun kita buat sesuatu perkara yang menyakiti hati mak ayah orang lain. Maksudnya kalau mak ayah orang lain itu dengar, dia terasa hati dengan perbuatan kita, dia rasa sakit hati dengan perbuatan kita, dengan ucapan kita, dengan perkataan kita, dengan tingkah laku yang kita buat. Itu maksudnya mencaci. Ataupun merendah-rendahkan, mungkin ucapan-ucapan kita tu, contoh kita kata ni dulu mak ayah tak sekolah, tak ajar, macam-macam kan. Jadi kalau mak ayah tu, kita bercakap tu bukan depan mak ayah tu, depan orang lain. Tapi kalau mak ayah itu dengar kata-kata tu, dia rasa sakit hati, seolah-olah kita berkata kepada perkara yang sama kepada mak ayah kita. Okay? Dia kalau kita lihat dalam bab ni, Nabi SAW dia satu kaedah disebut sebagai Sadduz Zara'i. Dalam sufi ini Sadduz Zara'i. Sadduz Zara'i ini iaitu kita mencegah sesuatu perkara yang boleh membawa kepada keburukan. Kan kalau kita belajar siapa-siapa yang belajar usul fiqh kan, salah satu kaedahnya adalah Sadduz Zara'i. Maksudnya nak mengelak. Ini nak gelak ni, nak gelak supaya orang lain jangan maki mak kita, kan? Kita jangan maki mak orang lain. Itu ini kaedah Sadduz Zara'i. Banyaklah dalam ialah ada beberapa pandangan. Ada yang kata kaedah ini diterima, itu perbahasan dalam usul fiqh. Banyaklah macam kita kata nak pergi mana? Nak pergi ke Mekah, orang perempuan, dia tak boleh pergi, dia kena ada apa? Ada mahram dia yang boleh, yang teman dia. Sebab apa? Nak mengelak daripada berlaku yang perkara-perkara yang tak elok. Itu contoh kan. Ataupun kita nak bawa kereta, dia perempuan, nak bawa pergi Kuala Lumpur, takut berlaku apa-apa. So apa kaedah, apa cara? Okey, bawa kawan sebab supaya nak mencegah sesuatu perkara yang boleh membawa kepada keburukan. Jadi sama ada hadis ni, dia berkaitan dengan Tuhan. Baik. Maksudnya kalau kita ni kan kena jaga betul lah lidah kita ni. Bab mak ayah ni kan, kita nak buat lebih-lebih kuat. Kan? Baik, seterusnya kita tengok pula bab yang ke-15. Bab uquqil walidain. Bab pada menyatakan hukuman kepada orang yang derhaka kepada kedua-dua ibu bapa. Bab pada menyatakan hukuman kepada orang yang derhaka kepada kedua-dua mak ayah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita dengan mak ayah kita Allah ampunkan. Mudah-mudahan tak ada lah. Mudah-mudahan tak ada. Tapi kalau ada, mudah-mudahan Allah ampunkan atas tingkah laku kita yang menunjukkan derhaka kita kepada mak ayah kita. Mungkin hari ini ada yang mak ayah masih hidup, ada yang dah menikah, ada yang telah kembali ke rahmatullah. Sama ada dia masih hidup ataupun tidak, kita sentiasa minta ampun, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kadang-kadang kita tak tahu, kita tak perasan. Sebab sifat mak ayah ni biasanya ditinggalkan, dia simpan, dia apa? Dia tak keluar, dia tak cerita ke anak-anak. Sedangkan perbuatan anak-anak tu ada menyakiti hati dia. Hati dia terguris, hati dia terasa, tapi dia simpan. Kita sebagai anak, kita minta ampun kepada Allah untuk kita dan juga untuk mak ayah kita.
Sebab kalau kita nak baca hadis ni berkaitan dengan ni, balasan ni, hukuman ni. Jadi kalau malam ni, kalau kita sebagai mak ayah, tadi kita sebagai anak, kalau kita sebagai mak ayah, kalau ada anak-anak yang pada saat dan ketika ini dia buat sesuatu yang hati kita terasa sebagai ayah, sebagai mak, hati kita terasa pada saat ini. Kalau ada, tapi harapan saya harap tak ada. Harap tak ada. Kalau ada kita ampunkan dosa-dosa mereka. Mungkin ada, Allah Allah, tapi harapan saya harap tak ada. Kalau ada, ampunkan dosa-dosa mereka. Sebab kalau hadis ini tidak. Haddatsana Abdullah bin Yazid qala haddatsana Uyainah bin Abdul Rahman an abihi an Abi Bakrah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min zambin ajdaru an yu'ajjala li sahibihi al-uqubatu ma'a ma yuddakhar lahu min al-baghi wa qati'atir rahim. Daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu dosa yang lebih patut disegerakan hukuman bagi pelakunya. Maksudnya ini dosa ni paling utama, paling besar. Siapa-siapa buat disnat. Tidak ada satu dosa yang lebih patut disegerakan hukuman bagi pelakunya yang ini di dunia, di samping hukuman yang disimpan untuknya di akhirat, daripada perbuatan melampaui batas. Minal bari. Bari ini kalau dalam disebut sebagai zalim. Kita melakukan sesuatu kezaliman kepada mak ayah kita. Salah satunya melakukan kezaliman kepada mak ayah kita, melakukan kezaliman kepada orang tua kita, dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Dosa ini tak tangguh, tak tunggu. Ada yang di dunia ni Allah dah balas. Di dunia ni Allah dah balas. Apabila kita kita melakukan, kita melampaui batas, kita melakukan kezaliman. Bar ni zalim. Ini lepas ada baca kan, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Kan ayat yang semalam khatib baca tu, sebelum akhir tu kan, ada 3 perkara yang Allah perintahkan kepada kita: melakukan keadilan, melakukan kebaikan, kemudian Allah SAW memberi pertolongan dan bantuan kepada kaum kerabat yang dekat. Kemudian itu yang Allah suruh. Kemudian Allah larang kita apa? Jaga, jangan buat perkara ini, perkara keji, perkara mungkar, dan perkara yang zalim. Bab itu zalim. Jadi kalau kita melakukan kezaliman kepada mak ayah kita, balasan kan di dunia lagi kita dah dapat. Kalau kita tidak minta ampun kepada Allah, Allah tidak mengampunkan dosa kita. Mak ayah kita tak ampunkan dosa kita, kan? Dunia kita dapat hukuman, akhirat pun kita tak dapat. Mak ayah kita, na'udzubillah min zalik. Ya. Itu kalau keadaan biasa, Ustaz. Jadi kalau sekarang kita ni anak beranak buat satu kerja, anak kita ni dia degil, kita nak marah atau dia engkar, adakah itu juga satu pendadak? Okey. Sebab tu dia bergantung. Kalau dia buat salah, kita bagi nasihat, kan? Kemudian dia mungkin melawat sikit, kan? Dia melawat tu dosa. Tapi nasihat kena teruskan, kena teruskan. Sebab sebagai manusia dengan biasanya kita dia akan memberontak dan sebagainya. Sebagai mak ayah, jangan anggap perbuatan itu dia kita ampunkanlah, kan? Kita ampunlah dosa dia itu, tapi perbuatan dia itu tetap juga dikira sebagai benar. Perbuatan itu menyakitkan hati kita. Mungkin yang kita masa dulu kita pernah buat kepada ibu bapa kita atau anak kita buat bagi. Ada kemungkinan. Sebab tu kata tu,
Allah balas dosa-dosa kita, kan? Dosa-dosa kita mungkin kita dulu pernah buat kat mak ayah kita, Allah balas di dunia ni. Anak-anak tu buat dekat kita pula. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Allah terlambat, banyak berlaku. Banyak berlaku. Dulu mungkin kita degil, kita banyak buat perkara-perkara yang mak ayah kita suruh buat, kita tak buat. Kita melawan, kita dekat, kita buat macam mana. Hari ni anak kita buat dekat kita. Tu. Sebab ni kan, balasan kepada orang yang melakukan kezaliman kepada mak ayah, kan, dia kata apa? Dunia pun akan dapat hukuman, akan balasan, akhirat pun kan. Berarti sebab awal tadi kan, kalau kita ada melakukan kezaliman kepada mak ayah kita, sama ada perkataan ataupun perbuatan, sama ada dia sedar ataupun tidak, sama ada kita ni sedar ataupun tidak, minta ampun. Minta ampun. Kan, kita mesti maklum, nanti depan ni dia akan ada tajuk bab berdoa kepada mak ayah, kan? Tapi sebelum kita baca bab tu pun kita dah tahu. Sebab tu dah sejak kali lepas solat, jangan tinggal doa untuk apa? Untuk mak ayah. Jangan tinggal. Sibuk macam mana pun, kita kalut macam mana pun, kan, nak cepat macam mana pun, jangan tinggal doa untuk mak ayah. Minta ampun kepada Allah, kan? Supaya mungkin mak ayah kita dulu pun ada kekurangan, tak? Sama macam kita pun mungkin ada kekurangan. Betul, kita minta ampun kepada mak ayah kita atas kesilapan, kekurangan yang ada dulu, kan? Mungkin dulu dia buat zalim kat kita, mungkinlah Allah marah, kan? Marah kita dan tu pasal sebagai yang sempat, kan? Salah sikit je, tapi otan tu boleh tahan, kan? Balik dia buat sikit lah, tapi dia punya maki hamun kita tu, kan? Mungkin, kan? Lebih Allah sama, kan? Kita rasa mak ayah kita melakukan zalim pada kita, kan? Mungkin mak ayah kita pada masa itu, yalah, mungkin marah-marah dan sebagainya, banyaklah faktor-faktor, kan? Jadi mungkin ada kelemahan-kelemahan. Jadi kita sebagai anak, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita bimbang tadi ni, dosa kita ni, zalim mak ayah ni, di dunia lagi Allah balas. Sebab tu kita sama-sama muhasabah. Saya pun muhasabah, kan? Kita semua ada mak ayah, kan? Saya kalau saya baca bab ni, saya nampak, saya ingat, masih tak sebut lah, nampak tu apa yang kita buat yang dia mungkin terasa. Kita banyak, orang kata apa, ialah belajar dulu jauh, kemudian kerja pun jauh, kan? Jarang-jarang balik, jarang-jarang telefon. Mungkin pada kita rasa okey, tapi pada mak ayah kita, benda tu tak okey, dia terasa hati. Kita tak maki dia, tak cakap tak maki hamba mak, tak. Tapi mungkin perbuatan kita yang mungkin, perbuatan kita yang tak baik tu, yang jarang balik, yang jarang telefon tu, dia terasa hati. Dia menguris hati. Mungkin sebab perbuatan tersebut, hari ini mungkin kita pun tak pun tenang. Anak kita pun tak pun nak dengar cakap kita. Mungkin itu balasan yang Allah bagi kepada kita, yang dulu kita buat pada mak dan ayah kita. Hari ini anak kita buat dekat kita. Dulu kita tak dengar cakap mak ayah kita, hari ini anak kita tak dengar cakap kita. Mungkin Allah balas. Sesuai tak kita, misal kawan kita tanya lah, siapa tu? Kita cakap, itu orang tu. Sesuai kita cakap bahasa tu. Bergantung kepada orang, realiti tempat tu. Adakah kita sebut orang tua itu nak menunjukkan suatu penghinaan, ataupun memang bahasa tu biasa lazim? Bergantung. Tengok orang lah, kan? Tapi seboleh-bolehnya elakkan perkataan itu. Elakkan. Maksudnya yang biasa tu kan, ni orang tua bukan. Kedua orang tuanya orang tua lah, kan? Tapi ikut realiti lah. Tapi kalau istilah orang tua itu menunjukkan kita ni hina dia, meredah-redahkan dia, kan? Itu berdosa. Bergantung kepada kita. Itu maksud orang tua, kan? Orang tua. Orang tua betul.
Istilah-istilah. Tapi niat itu bukan nak menghina. Itu kelaziman lah, kita boleh katakan, kebiasaan kita. Tapi kalau mak ayah kita tak suka, kan? Orang sampai ni, panggil aku orang tua, kawan-kawan. Itu terasa tu. Kita sebagai anak kena minta ampun balik. Walaupun pada kita mungkin biasa-biasa, tapi di sisi mak ayah itu bukan biasa-biasa. Lepas tu kita ni nak kena jaga betul-betul, nak kena jaga hati, perasaan mak ayah ni. Dia satu yang kata apa, susah kita nak baca. Pada sekarang susah nak baca. Kita nampak okey, depan kita okey, kita balik start kereta, mak ayah kita sembang dengan abang kita sampai dia dengar, kan? Kita balik bawa kereta, kita balik kampung, dan kita nak balik lah kalian. Elok je mak kita hantar kita semua, masak semua, bagi makan, kan? Siap makan lah mak kita, bagi makan apa. Kita balik rumah, kan? Sembang dengan adik kita sampai di abang. Sampai tadi nampak okey. Biasa kita tak tahu kadang-kadang apa perbuatan kita yang menyakitkan hati mak ayah kita. Allah Alam, tuan-tuan, ibu yang ada anak, kan? Tak tahulah apa perbuatan anak-anak yang kadang-kadang menguriskan hati kita. Mungkin tak semua perkara, tapi ada setengah perkara itu yang rasa kita. Balik rumah, makan, dah tak masalah, makan. Bila nak kita makan, tak dia makan, tak basuh, kan? Mungkin ada setengah anak biasa, tapi mak ni dia simpan. Anak aku balik sekali-sekala, kan? Tapi bila anak tu balik, kan dia cakap, kalau anak 3 orang pun, 9 pun, mak kena basuh. Contoh kan? Dia tak cakap kita rasa macam mana tu tak ada apa-apa. Tapi mak dan ayah dia terasa, oh abang tadi besar, balik sekali-sekala, market pun, market lah istilah orang tu kan, market pun tak nak pergi. Depan kita dia tak cakap, kan? Dia lah beli ikan, dia lah beli ayam sotong apa, nak balik, itu dia beli, tak salah. Tapi jauh di situ hati dia tu, jauh di situ hati dia, kan? Kalau kita boleh beli, dia lagi cantik lah. Dia tak cakap depan kita, tak cakap depan kita. Itu orang kata mak dengan ayah, dia tak macam dengan anak biasa dia tak puas hati, dia lepas ya tu, Allah Allah. Dia rasa tak setuju ke apa, dia cakap je. Tapi mak ayah ni dia tak tahu lah tentu macam mana, kan? Mak bapak juga selalunya saya kata mak ayah ni macam mana pun dia akan jaga hati anak dia. Jadi masalah ni adalah anak susah nak jaga hati mak ayah. Di hadis yang kita baca ni, takut ni lagi balasan di dunia. Kenapa lah, kan? Mungkin kesihatan kita tak berapa bagus, mungkin sebab dulu mungkin kita ada, mungkin mak ayah kita sakit, kita tak ada masa nak tolong dia, nak bawa dia ke hospital. Hari ni Allah bagi kita sakit, betul tak? Mungkin sebab tu Allah Ta'ala balasan yang disegerakan di atas. Sebab apa? Bal melakukan kezaliman kepada dia. Banyaklah perbuatan zalim kita kepada ayah kita yang kita tak perasan, dan kita buat dia merasa sedih. Kita melakukan kejahatan di hadapan dia, kita buat benda jahat, tak adalah. Tapi ada anak-anak yang buat benda jahat, benda yang salah. Contoh, dia ambil dada, dia isap, dia buat benda-benda yang salah depan mak ayah. Mak ayah rasa semua kawan, mesti tak rasa semua, tak kan? Dibuat masalah. Ini juga termasuk perbuatan zalim kita kepada dunia. Ada orang yang tak mengaku mak, ada tak mengaku mak dan ayah dia. Mungkin gaduh ada sebab-sebab apa, dia tak mengaku mak. Kadang kita tengok dalam TV, kan? Bukan dalam TV tu, di luar pun ada. Dia mengabaikan mak dia. Abai ni banyak, kan? Makan ni, dia sebut ni lah, rumah kita cantik, kan? Bilik air cantik, rumah
rumah mak bilik air atap bocor, kolah dia pun kan asyik apa, air turun keluar kan. Rumah kita sikitnya cantik je, tile semua pakai shower kan. Kita mengabaikan. Itu kita melakukan kezaliman. Termasuk juga zalim ni, termasuk kita melebihkan pasangan kita berbanding dengan mak ayah kita. Yang ni banyak berlaku dalam keluarga, dalam masyarakat kita. Sama ada kita perasan ataupun tak perasan. Sebagai mak ayah selalu dia akan perasan. Mak ayah dia akan perasan. Anak menantu dia susah nak perasan ni. Dia rasa okey je. Dia rasa okey je. Dan mungkin berlaku juga pada saya Allah. Kalau berlaku saya tak pernah Allah. Kan? Mungkin berlaku kita mengutamakan. Memang kita bukan nak suruh mengabaikan pasangan tak. Kan? Baik suami ataupun isteri. Jangan sampai kita melebihkan sampai kita mengabaikan mak ayah kita. Kita beli baju tadi nanti untuk rumah kita, pasangan kita. Mak ayah kita 2 tahun sekali kita tak pernah beli baju. Pasangan kita beli baju mahal, mak ayah kita bawa beli bandel dari rumah. Bandel ni banyak ni baju cantik-cantik. Mungkin kita nampak benda tu orang kata mungkin biasa, tapi sebenarnya contoh-contoh lah, kita melebihkan ya. Kita makan sedap-sedap dengan anak-anak bini kita. Balik rumah kita tunggu mak kita masak kan? Ataupun nak bawa mak makan pun bajet kita makan. Tapi kita tunjuk kat dia, kita kejap bawa pergi makan restoran ni, kita ambil bawa makan restoran ni kan? Kita tak gambar kan? Sekarang ni ada apa, WhatsApp, keluarga semua dia ada WhatsApp kan? Kita tunjuk, kita ambil gambar, kita makan sini, makan sini. Balik sini rumah kan? Langsung tak bawa pergi mana-mana. Mak nak kata dia berlaku, rasanya tu bukan mak, susah lalu. Mak sebenarnya tak akan cakapnya kan? Kita sebagai anak tu lah kan? Hang boleh bawa pasangan hang pergi makan tempat sedap-sedap. Sekali bawa lah mak. Hang tunjuk dekat dalam WhatsApp, makan durian, musaki, apa semua rumah tu kan? Jamu pasangan makan. Dan sekarang mesti durian tak? Esok saya nak pergi nak cari durian kan? Kan? Makan sedap-sedap, tapi kita balik di rumah kan? Mak nak sebut makan, mak boleh sebut lah kat situ ada jual durian. Kita pun tak tahu yang buat apa. Buat bodoh kan. Sedangkan mungkin dia teringin nak makan. Dia teringin nak makan kan? Sebab dia tengok ni dalam WhatsApp group ni, anak makan sedap-sedap, makan kan. Itu juga termasuk dalam kita melakukan kezaliman kepada mak ayah kita yang kadang kita tak perasan. Saya cakap ni mungkin lebih bagi saya lagi untuk tazkirah diri sendiri kan? Mungkin takut-takut ada kita buat kita lebih kan? Lebihkan pasangan kita. Kemudian kita tidak menziarahi ataupun menghubungi dia tanpa sebab. Masuk melakukan kezaliman. Dah 6 bulan tak nak khabar. Tak anak tuan. 2 bulan sekali baru telefon tu pun mak duit tak cukup. Telefon tu sebelum jawab telefon ni mak ayah dah tahu lah, ni mesti ada masalah. Kalau tak ada masalah tak telefon aku. Duit tak cukup lah, itu termasuk. Lepas tu kalau kita, kalau saya bukan nak apa, nak ajar ataupun nasihat pada tuan-tuan lebih, ibu ayah lebih banyak pengalaman lagi, lebih beri saja lah kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun ada juga termasuk dalam melakukan kezaliman ini, kita mendoakan yang tak baik kepada mak ayah kita. Mungkin dalam hidup lah, tapi ada orang dia mendoakan yang benda-benda yang tak baik kepada mak ayah kita kan? Pergi mampu lah kan? Tapi istilah-istilah itu, dia marah dia masakan mak ayah dia, pergi mampu lah kan? Malah yang layan orang tua ni, biarlah dia kan? Dulu juga aku suruh tu jangan kahwin muda, nak kahwin juga senang kahwin, ada tanggung sendiri. Kita doakan benda-benda yang tak baik kepada mak ayah kita, termasuk juga perbuatan. Jadi kita sama-sama sabar. Kita tengok diri kita, tengok anak-anak kita kan? Adakah kita melakukan, kalau kita sebagai anak, adakah kita melakukan perbuatan zalim kepada mak ayah kita? Kalau ada anak-anak kita yang sedang buat benda-benda yang tak elok, kita sebagai mak ayah
kena bagi nasihat. Kadang-kadang anak ni kalau tak beritahu dia tak tahu. Tak beritahu dia tak tahu, dia rasa benda tu okey. Mungkin silap kita juga. Dia tak ada niat nak menyakitkan hati kita, tapi kita terasa hati. Kena beritahu, jangan simpan lama-lama. Yang kita bimbang, bila kita simpan lama-lama, anak tu dalam keadaan melakukan dosa terhadap kita sebagai ayah. Jadi secara dosa. Bila berdosa, kau ikut budak di sini, kan? Balasan hukuman itu terpulang kepada Allah. Apa yang Allah nak balas di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah ini cari. Jadi mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi. InsyaAllah minggu depan bab berkaitan dengan ini sedikit sebaris. Kemudian satu bab 16 ni, bab buka ilwalidain, bab pada menyatakan tangisan kedua mak ayah. Kita buat benda yang mak ayah kita menangis. Kalau dia masih hidup, apa yang kita kena buat? Kalau yang dia dah meninggal, kan, apa yang kita kena buat? InsyaAllah kita sambung pada minggu depan. Tengoklah kalau lagi ada mufrad ni, memang susunan nama Imam Bukhari ni, bab ibu ayah ni banyak riwayat, banyak hadis. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita mesti pada malam ni memberi manfaat, khususnya kepada diri saya sendiri yang menyampaikan pada malam ni, dan mudah-mudahan juga ada manfaat kepada tuan-tuan dan puan, ibu ayah dirahmati Allah sekalian yang mendengar pada malam ni. Yang baik daripada Allah, yang kepada waktu semua datang daripada diri saya sendiri, dan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan wa ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.